رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Itu di muka surat 27. Mari pula anak-anak melihat ibarat Al-Fatawa Al-Hadisiyah bagi Ibn Hajar. Innal muslimina fatibatan. Innal muslimina fatibatun ajma'u ala istihalati tajassum wal hululi wal istiqrari ala Allah Ta'ala, wa ajma'u aidan ala istihalati iradatil haqiqati fima warada min zawahiril ayati wal akhbari mimma yuhimu zalika. Intaha muka surat 180. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia Dia semata-mata masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah. Dapat kita Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Sampai ke saat ini masih Islam. Mengakui Allah ilah dan contoh ikutan kita adalah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita dengan Islam yang kita dapat ni, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Diberi lagi pada kita keinginan terus untuk memahami pelajaran agama agar hidup beragama. Hidup zahir kita dengan syariat Allah, batin kita sentiasa ta'alluq dengan Allah Ta'ala. Matlamat kita adalah untuk menzahirkan hambaan diri pada Allah Ta'ala. Matlamat kita adalah mendapat kecintaan Nabi SAW. Alhamdulillah. Syukur kita diberi pada kita keupayaan boleh hadir solat maghrib berjemaah. Dapat pula kita berkumpul untuk meneruskan bacaan kita daripada kitab Irsyadil Jawiyyin, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, innal muslimina betul fatibatun. Kalau Rumi ni apa? Apa tu? Ada fatibah dia. Innal muslimina fatibah. Kena tengok kitab ni. Dia janggal sikit uslub macam tu. Ha? Ajma'u ala istihalati tajassum wal hulul wal istiqrar ala Allah Ta'ala,
wa ajma'u aidan ala istihalati iradati al-haqiqati fima warada min zawahiril ayati wal akhbar mimma yuhimu dhalik. Intaha. Terjemah sekali lalu, kata dia, artinya sesungguhnya segala muslimin kesemuanya ijma' mereka itu di atas ketiadaan berjisim dan duduk dan tetap atas Allah Ta'ala, dan ijma' mereka itu juga atas ketiadaan kehendak makna hakiki pada barang yang datang ia daripada zahir bagi segala ayat-ayat dan hadis-hadis, daripada barang yang memberi waham ia akan demikian itu. Kita nak sambung ni masih insya-Allah mengenai kemestian untuk tidak berpegang pada ayat mutasyabihat dengan zahir terjemah. Memegang dengan zahir terjemah daripada ayat mutasyabihat adalah sebab boleh jadi kufur, sebab boleh keluar daripada ajaran Islam kerana salah akidah dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Dan telah kita bicara, ulama kita dah tolong selesaikan untuk kita yang ada istilah, ya, istilah ulama salaf khalaf. Ada salaf dan khalaf. Terutama nak tengok tu tentang salaf dengan fa, bukan yang salah dengan ha. Kita jumpa dah. Kalau melengong tu maksudnya pengajian ada miss lah tu. Kan? Yang mengaji bukan boleh miss. Biar miss kerja tak apa, jangan miss mengaji. Kalau saya tak mengajar satu jangan saya mengajar orang tak mengaji. Tu. Tambah duduk pondok kan. Kalau duduk luar tu satu tapi duduk luar pun tak ada buat kerja, PKP pun tak sambung lagi. Dan ditambah tak ada buat kerja pula, patutnya tak miss. Patutnya kan. Apa nak cerita ni? Kita duk bicara situlah. Jadi tak boleh berpegang dengan zahir daripada ayat-ayat mutasyabihat. Bahkan mesti yang zahir itu tidak dipakai sama sekali. Dan sedikit peringatan yang diberi yang lepas, jangan sama sekali duk buat bodoh, duk buat cotor dengan puak bodoh, dengan puak salah tu. Dia bagi peringatan sampai begitu sekali. Dia kata apa? Sesungguhnya segala muslimin. Dah jadi istilah dah, itu pun kita disebut. Ulama ni bila disebut segala muslimin kesemuanya ijma'. Bila sebut ijma', muslimin tu bukan sebarang muslimin, tapi dia adalah ulama mujtahidin. Tak dipanggil ijma', melainkan mesti kesepakatan di kalangan ulama mujtahid baru dipanggil ijma'. Orang awam sepakat tak boleh panggil ijma'. Betul, orang awam mereka bukan boleh ada keupayaan besar untuk menilai hak dan batil. Tak boleh. Bahkan begitu banyak ayat Quran yang menyebut kalau kita ikut manusia yang ramai ni, nescaya kita akan jadi sesat pada jalan Allah Ta'ala. Ada nas macam tu. Lawit taba'a aktsaran nas yudilluka an sabilillah. Ajar-ajar mulut yang sebut tu. Jadi kalau ikut kebanyakan manusia kebanyakan ni menyesatkan kita pada jalan Allah Ta'ala. Ada ayat Quran kata ikut kebanyakan manusia kita jadi sesat. Yang ni suruh ikut ijma' pula. Macam mana ni? Bagi faham yang elok. Yang disuruh ikut ijma' ni mesti ijma' ulama' mujtahidin. Kumpulan ramai di kalangan ulama' mujtahid. Kesepakatan ulama' mujtahid itu yang kita boleh ikut. Adapun kalau orang awam, kalau disepakat di atas satu benda, ni tak boleh pakai. Apa? Orang awam, nama pun orang awam, dia tak ada kebolehan untuk mengenal hak dan batil. Tak kena saya buat gini. Antara orang sembahyang sefardu dengan tak sembahyang fardu, mana ramai?
Tak tahu. Agak-agak yang tak sembahyang fardu lah ramai. Rasa-rasa gitu tak? Rasa buah dia pilih rasa-rasa. Ijma'. Kan ramai lagi yang tak sembahyang. Jadi ikut tak sembahyang kan bagus. Pasal apa? Ikut golongan yang banyak. Ya. Kepala otak ah. Bahasa saya kan. Ikut yang ramai macam tu jadi sesat. Pasal itu amatul muslimin. Kita nak ikut yang ijma' ni mesti ijma' di kalangan ulama mujtahidin. Elok. Tambah kita duk baca ni, Wahabi ramai lah ni. Di kalangan orang muda banyak Wahabi. Geng-geng tua ni payah sikit nak jadi Wahabi pasal dia mengaji cara lama, mengikut cara ulama dulu, ngaji sifat 20. Mereka nak jadi Wahabi ni payah sikit pasal kebal dengan sifat 20. Tapi geng muda lah ni, geng mudah-mudah ni, antara yang mereka duk ikut geng Wahabi yang dominasikan media, medsos apa seumpama ni, banyakkannya geng Wahabi. Jadi faham tu geng Wahabi dia ramai. Betul bagus ke ikut geng-geng Wahabi ni? Dengar sekali lagi, kepala otak tu. Pasal bukan boleh berlaku ijma' dengan orang awam. Nak berlaku ijma' mesti dengan ulama mujtahidin. Itu saya kata kalau ikut disiplin ilmu, dia ada bahas dia untuk faham siapa dia yang dipanggil ijma' dan ulama mujtahidin ni dari sifat, kategori, perangai, kebolehan, keupayaan zaman. Ada istilah ijma' sarih, ada ijma' sukuti kan. Panjang tu saya sebut tu. Tapi nak kata ada disiplin dia nak faham ijma' ni. Jangan duk faham ijma' ni arti pendapat ramai, majoriti ni adalah ijma'. Oh no. Majoriti macam demokrasi tu, itu bukan ijma'. Misalnya lah ni pekerjaan Pakatan Nasional. Bukan Perikatan Nasional. Pakatan Nasional ni adalah kerajaan terbaik. Ijma'. Ya, kalau dulu pakat menang Barisan Nasional terbaik. Belum tentu. Ijma'. Nak penampak tidur apa? Apa dia ijma'? Ijma' ulama mujtahidin. Orang awam tak jadi ijma'. Sistem demokrasi bukan sistem ijma' tu. Itu sistem rojak. Mak ganja, mak pit, LGBT semua mengundi. Mana anda boleh pakai pendapat dia? Memang pun bagi undi. Tutup guru ulama-ulama kita. Satu undi, LGBT pun satu undi. Mana boleh? Sepatutnya dia orang ni tak boleh masuk undi langsung. Maksud apa? Tak boleh pakai. Untuk mengundi ni mesti cari orang ahlul hindi wa aqdi. Bijak pandai, cendekiawan dari sudut akademiknya, dari sudut agamanya. Orang macam ni baru dipanggil untuk boleh buat mesyuarat. Perempuan LGBT bukan boleh bagi undi pun patutnya. Tapi sistem demokrasi ni itu ijma' ke sistem demokrasi? Siapa dia ajar je? Satu sistem demokrasi bukan satu sistem yang ikut jalan Islam kan? Kalau jalan Islam pun kalau kata bersepakat pun keputusan tu bukan di atas majoriti, keputusan di atas amir. Siapa khalifah? Bila dia buat keputusan, sami'na wa ta'na. Itu kaedah kita. Walaupun orang lain tak setuju, khalifah buat keputusan, macam mana? Sami'na wa ta'na. Selagi tak melanggar syarak. Walaupun orang lain bagi pendapat, dia tak mau ikut, kaedah kita macam mana? Doakan mudah-mudahan pendapat pemimpin ni adalah yang paling baik sekali. Kaedah kita macam tu. Dan cari pemimpin ialah pemimpin yang mestilah yang terbaik juga. Asal kaedah kita syariat dia ada disiplin besar tu. Kalau bahas bab tu panjang tu kalau saya sebut. Cuma asal nak sebut ijma' tu bagi faham elok. Kata dia telah berlaku ijma'. Semua muslimin telah ijma'. Mesti muslimin ni bukan sebarang muslimin, mesti mujtahidin. Ijma' mereka itu sepakat di atas ketiadaan berjisim pada Allah Ta'ala. Memahamkan ada muka, memahamkan ada mata, memahamkan ada tangan. Itu i'tiqad tajsim namanya. Itu i'tiqad tajassum. Pasal apa? Muka, tangan, mata.
atau kita belajar tarif jisim ni adalah sesuatu benda yang ada, yang kewujudan dia terdiri daripada kombinasi, gabungan sekurang-kurangnya dua molekul unsur untuk membentuk sesuatu. Dia murakkab, dia zarrah yang murakkab ataupun jauhar firid yang murakkab, itu dipanggil jisim. Sekurang-kurang dua, kita sebut tu H2 oksigen, O2 oksigen, itu adalah dah dipanggil dah jisim oksigen, dah dipanggil jisim dah bahasa Arab. Jadi kalau Allah ada mata, Allah ada muka, Allah ada tangan, ada dua tangan, ada banyak tangan, tambah yang macam-macam lagi, dia faham hak merepek, faham zahir ayat Quran tu. Inilah nama dia i'tiqad tajassum, i'tiqad tajsim. Pasal apa? Mengiktikadkan Allah ni murakkab bainal asya'. Bahasa Arab, Allah ni bersusun daripada sesuatu. Apa dia? Muka, mata, tangan, subhanallah. Dengar apa jijik sangat, nak muntah rasa. Pupuk banggang dia tak ada. Saya kata nak muntah ni, saya kata banggang ni siapa? Tengok saya buat. Saya kata banggang tu pasal memang salah besar, faham tu. Saya nak sebut misal ya. Kita ada i'tiqad tanzih Allah Ta'ala daripada perkara tak layak ni. Kalau kita tengok ada orang yang berpahaman ni, yang pahaman pelik-pelik ni, rasa kembang tekuk. Saya buat misal ya. Biasa lalu tokoh Hindu cakap slow sikit, tak slow sikit. Bukan takut dengan Hindu, tak kita potong video ni bising tak. Tokoh Hindu macam-macam rupa tak? Ada tangan 10, tangan 10, tangan 8, tangan 6 okay? Tak bisa tengok. Ada belalai gajah apa. Okay? Dia pegang pedang dan tombak, pegang macam-macam rupa. Kalau dia punya menara tu wujud. Soal, kagum ke kembang teguk? Tak bisa tengok. Tak bisa tengok. Wali apa ni? Tak bisa tengok. Terpegun ke kembang teguk? Kembang teguk lah. Apa? Geli tengok. Duk macam ni, duk tak lagi. Satu saya kembang teguk. Satu dengar Wahabi, Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata. Walaupun disebut yang layak dengannya kembang teguk, kembang teguk. Macam mana tengok tokoh Hindu macam tu, kembang teguk tengok Wahabi. Saya tak sebut orang lain, saya sebut saya ni. Kelulut lah mari ni. Saya kembang teguk. Betul, wallahi saya sebut. Saya dengar Wahabi ni saya kembang teguk. Pasal apa? Dia sebut Allah ada mata, Allah ada tangan, Allah ada muka, kembang teguk dengar. Pasal apa? Geli lah. Pasal apa? Jijik ada dengar akidah dia. Pasal salah. Orang lain saya tak tahu. Saya minta maaf kalau saya sebut tu agak keterlaluan, kembang teguk lah, jijik lah. Rasa nak muntah lah. Pasal apa? Jijik kau dengar. Demo dengan bangganya, Allah ada mata, mata yang lah, Allah ada muka, muka lah. Astagfirullah. Pasal ulama sepakat, sepatutnya atas selera orang Islam kita, orang beriman kita faham betul-betul la ilaha illallah. Tak ada langsung, walaupun murni fikiran kita, tak akan ada pahaman macam tu sama sekali. Pasal tu istilahnya jisim. Jadi masalah kat kita ni antaranya macam apa? Bodoh, tak pernah belajar istilah jisim. Itu puncaknya. Jadi jahil bahaya. Jahil boleh punca sesat. Jahil boleh punca syirik. Jahil boleh punca kufur. Jahil boleh punca murtad. Jahil boleh punca munafik. Jahil ni kegelapan. Tambah jahil bak kita. Satu Allah Ta'ala takdirkan kita boleh main mengaji, boleh reti agama, jumpa orang, boleh bagi penjelasan kat kita satu-satu, tambah bak akidah ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya tak kata tuan-tuan, saya sendiri bila saya mengaji, jumpa tok-tok guru dengar dok cerita satu, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya ni Wahabi ni saya dah kenal sebelum saya masuk pondok ni. Saya kenal Wahabi. Peristiwa saya mula-mula main mengaji, kan saya ada cerita. Saya mengaji Bagan Datuk, tu madrasah kedua saya kali kot. Madrasah pertama saya bukan duduk Batu 26 tu. Saya mengaji sebelum tu ada satu sekolah Arab lain.
dekat Magan Datuk juga. Tapi masa tu madrasah tu ada pahaman Wahabi. Ada ustaz-ustaz daripada Indonesia mendominasi madrasah tu. Saya masuk mula-mula sekolah tu, daftar dah, bayar yuran dah. Satu hari saya duduk tu, semalam lah. Sampai pagi, tengah hari juga lah dekat Johor, daftar, duduk situ, kuliah pertama situ dengan kuliah maghrib. Saya nak cerita apa? Saya dah kenal Wahabi sebelum saya main pondok ni. Maksudnya saya saya dah belajar tu. Tutup buku dah biasa belajar, dah ajak satu. Dah biasa dengar dah Wahabi ni apa pemahaman sesat. Dah belajar kitab tauhid ni, kitab-kitab Jawi ni khatam berapa kitab lah. Tu ngaji masjid surau ya. Yang seminggu sekali ada, sebulan sekali ada, sebulan 2 kali ada. Ngaji pula alik masjid surau. Kuala Lumpur, KL ya. Saya cerita lah, saya KL 76, 86, 10 tahun saya duduk sana. KL Kampung Pasir Baru. Lah ni nak cari pun penduduk pun tak ada lah. Punggah habis buat rumah perumahan, kita pergi jalan 2 forma Jojahir lah. Apa saya nak sebut ni? Saya dah kenal Wahabi sebelum saya masuk sekolah pondok ni. Satu hari saya duduk tu, kuliah maghrib. Ustaz Indon tu kata apa? Saya tak ingat ustaz tu nama apa. Kata, barang siapa semasa rokoknya membaca Subhana Rabbiyal A'la, apabila ditambah wa bihamdi, masuk neraka. Saya dengar, saya gedeguk lah. Duk. Masuk neraka tu main. Subhana Rabbiyal A'la sahaja tanpa wa bihamdi. Membaca wa bihamdi masuk neraka. Macam budak-budak lain selamba je, orang tak ada apa-apa pun. Saya terbakar. Saya dengan kawan saya berdua masuk. Macam-macam lagi lah disebut. Ni neraka lah, ni bid'ah lah, apalah, ni kufur lah, Allah tak arah sebut itu. Tapi benda besar disebut tu, bab tu masuk neraka. Sujud pun Subhana Rabbiyal A'la, menambah wa bihamdi, masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wow, ya. Habis tu malam tu sembahyang Isyak, perkenalan lah. Ada pagi esok sembahyang subuh tak ada bismillah. Maghrib tu pun tak ada bismillah lah. Fatihah tu tak ada bismillah. Isyak tak ada bismillah, tak ada apa-apa lah, tak ada bismillah. Kita pun mengaji kat lah mazhab-mazhab sebelum tu, kenal kat lah. Tapi masalah masuk neraka tu ni. Lepas tu sembahyang subuh, bismillah tak ada, Fatihah tak ada, kunut tak ada, bagi salam tak ada, wirid tak ada, doa. Habis bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing belakang, bagi kuliah selalu. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupak. Semua faham Wahabi. Saya tak kelahi dengan ustaz tu. Bila habis kuliah subuh, sarapan pagi pun, saya jumpa ketua belajar dengan ketua masa belajar. Masa tu saya lepas SPM umur 17. Masuk 18, jadi berani sikit Dah 17 bukan 13. 17. Masuk 18 lepas SPM. Baik, apa? Saya tanya kenapa macam ni? Oh. Dia jawab lah. Ada dia jawab tu, kelahi lah nama tu. Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita kata kembang tekuk. Lama lah Wahabi ni. Jadi saya dah kembang tekuk, bukan baru ni, bukan dah tua-tua ni. Bila kita mengaji ni kembang tekuk, dengar pun dah tahu dah ni Wahabi. Confirm ni Wahabi, tak ada khilaf. Betul pun memang jadi. Dia kelahi yang kita ni, hantar baru sehari duduk pondok, baru duduk sekali sekolah, baru 1 hari je dah. Memang aku baru duduk sehari, aku bukan tak bisa mengaji. Saya dah khatam kitab tauhid berapa kitab. Dia sebut ayat Quran gini. Saya sebut dengan ayat Quran balik. Kita zalikal kitab, kita balik pada Quran dan hadis. Quran juga sebut macam ni. Saya pandai kelahi awal lagi, dulu lagi kelahi dengan Wahabi ni. Lama lah kelahi. Sampai tengah hari, lepas sarapan tu sampai tengah hari, sampai Zuhur. Ambil keputusan lepas Zuhur, pejabat pun tutup hari tu.
Tak ingat. Tapi pejabat tutup hari tu sekali. Lepas tu buat keputusan mesyuarat yang ke mana? Kata apa? Jom, tak boleh duduk kita madrasah ni. Buat apa? Pindah. Masa sebelum tu saya dah merisik dah madrasah ni atau madrasah sana. Mula-mula keputusan duduk situ tu yang bayar yuran apa. Tak tahu hai macam mana duduk situ. Sidok semalam pagi kelahi sampai zuhur, lepas zuhur mesyuarat macam mana? Kita pergi madrasah. Dengan bawa beg. Asalnya bawa beg sikit lah. Pasal nak pergi sana nak tengok keadaan terima tak terima jadi pelajar apa. Bawa beg, naik bas pergi. Pergi-pergi mudir tu duduk depan madrasah. Saya turun-turun bas tengok. Saya turun. Berdua bagi salam. Sampai tu dekat-dekat nak asar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenal dah pun mudir tu pasal pernah jumpa sebelum tu. Pernah main merisik pergi dengan kata nak duduk madrasah ni. Lepas tu dia kata lah, baru tak tahu. Kata dia, sekolah tu lagu mana? Tak apa, kata dia, mari duduk sini. Setengah duduk sembang tu, pak mentua dia, almarhum Tuan Haji Ghazali lalu. Tu kata dia, tu ulama muhaddisin. Saya tengok, Masya Allah. Saya tengok Tugu, the first impression tengok Tugu. Allah. Gerun siap. Pergi tu, nak maksudnya salam dia apa. Malam tu tidur situ, esok pergi ambil barang semua, angkut. Pasal dah boleh main. Dah boleh masuk sekolah. Pergi balik madrasah tu, yang mula-mula pergi balik. Saya nak cerita apa ni? Cerita kenal Wahabi lama ni. Kalau kita dah biasa mengaji, kita dah faham, insya-Allah Wahabi ni kenal sangat. Boleh sebut tu pasal apa? Pasal nak sebut mengenai mustahil berjisim, pahaman-pahaman duk faham Allah Ta'ala ada muka, ada tangan, geli tengkok ni lama dah yang Wahabi ni. Lagi dan dia duk faham duduk dan tetap. Ijma' ulama' mengatakan ketiadaan duduk satu, mustahil julus dan mustahil istiqrar, mustahil menetap Allah Ta'ala. Faham menetap tu? Menetap sama ada tempat, menetap arash, subhanallah. Siap. Dan juga ijma' mereka itu ulama' mujtahidin di atas ketiadaan kehendak makna hakiki pada barang yang datang ia barang ni daripada zohir bagi segala ayat-ayat dan hadis-hadis daripada barang yang memberi waham ia barang ni, maksudnya Quran hadis yang mewahamkan, membawa prasangka akan demikian itu, demikian tu apa? Berjisim, duduk dan tetap Allah Ta'ala. Semua yang boleh membawa pada itu, bawa pada waham makna hakiki itu, memahamkan jisim, duduk, tetap. Asal nas itu mustahil dengan makna hakiki. Hakiki ni apa? Bahasa lain mustahil dengan makna muhkam. Bahkan kalau bukan hakiki, lawan hakiki nama dia majazi. Lawan muhkam nama dia mutasyabihat. Jadi ayat yang zahir dia terjemah muka, mata, tangan tak boleh pakai dengan makna tu. Pasal makna zahir itulah dipanggil makna hakiki, istilah. Sepatutnya dia tak boleh dipakai makna hakiki kerana ayat tu ayat majazi. Dia tak boleh dipakai dengan makna secara literal pasal itu bukan makna dia. Kalau satu orang kawan, kita kawan lama dia. Saya nak cerita hakiki majazi ya. Dah kita belajar bahasa pun macam tu. Kita kawan lama, dulu kawan rapat. Untuk kita berpisah lama, kita duduk kampung, dia duduk pekan. Satu hari kita jumpa. Kita tegur dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buat tak tahu yang kita. Waalaikumsalam. Awak siapa? Tak kenal kita. Kuajak tu. Ni buat tak tahu, macam tak bisa jumpa. Macam perak. Awak siapa? Saya tak kenal awak. Kita kata apa? Oh, awak tak kenal saya? Awak hidung tinggi sekarang
Tinggi ke hidung saya? Bengap, memang Wahabi. Tak mana Wahabi? Tak mana Wahabi? Pegang zahir ayat, hidung tinggi. Tak ada. Hidung saya tak tinggi. Saya jauh hidung penyek saja. Bengap. Kenapa bengap? Kenapa bengap? Berpegang dengan zahir ayat. Wahabi bengap, pegang dengan zahir ayat. Bahkan bukan saja bengap, apa? Salah, menjalahi ijma'. Menjalahi ijma'. Cukup saya bagi macam tu pandangan. Dah lama tak nampak muka. Lama tak nampak muka. Saya tak pakai mask pun. Macam tak nampak muka saya kan? Memang bengap. Siapa? Pakai makna hakiki. Maksud tak nampak muka ni, maksudnya lama tak bersuara. Lama tak nampak hang tu. Bukan tak nampak muka pasal tutup muka pakai purdah, pakai mask. Ni, sikit-sikit itu. Boleh kot lah. Faham tak? Tu yang kita tak boleh pakai makna zahir ayat. Selesai itu. Dan pada muka surat yang lain pula berkata pula Syekh Ibn Hajar dalam Fatwa Al-Hadisiyah, innamal khilafu baina salafi wal khalafi fi ta'wil at-tafsili, fi ta'wil at-tafsili. Fasalafu yarji'una atau yurajji'una aulawiyatal imsali anhu, imsaki bukan li. Yurajjihuna aulawiyah, aulawiyah, yurajjihuna aulawiyatil imsaki anhu li adami ihtiyajihim ilaihi li salahi zamanihim wal khalafu. Ini baca tu aulawiyah imsaki, ki bukan li, li adam ihtiyajihim ilaihi li salahi zamanihim wal khalafu yurajjihuna aulawiyatahu bal ujubal haudhi fihi li fasadi zamanihim. Ada sin tertinggal tu. Ya Allah, banyaknya tulisan gugur ni. Lifasadi zamanihim wa kathrati mubtadi'atihi wa quwwati syaukatihim wa tamwihi syubhihim ataupun syabahihim. Baca. Okey. Selesai kata dia, ambil daripada kitab Fatwa Hadisiyah Ibn Hajar muka surat 108. Artinya sesungguhnya berselisih antara salaf dengan khalaf itu. Kita belajarlah ni, cuma dia nak sebut dalam kitab lain. Berselisih antara salaf dan khalaf itu pada takwil tafsili jua. Situ khilaf dia. Pasal salaf pun takwil, tapi takwil ijmali. Khalaf takwil tafsili. Kedua-dua salaf dan khalaf tidak berpegang dengan zahir ayat Quran. Itulah dia. Dengan sebab tak pakai zahir, itulah paling makna asal kepada makna lain, itulah dipanggil takwil. Cuma bagi hurai ke tidak? Tidak. Itu salaf. Kalau bagi hurai tafsili, itu khalaf. Okay. Maka salaf, golongan salaf yang betul-betul salaf, original salaf, mengkuat mereka itu. Mereka mentarjihkan, yurajjihuna, mereka meranjihkan akan aula menahan diri daripada takwil. Maksud takwil tu tafsil. Mereka menahan diri daripada tafsil. Ayat Quran kita beriman, dia mesti ada makna. Zahir bukan maksud dikendaki. Apa makna dia? Kita tak bicara. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Nak juga baca saja. Apa makna Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa? Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Selesai.
Apa makna dia? Mesti ada makna. Adakah mana duduk, mana berada? Subhanallah. Tanzih daripada perkara tak layak. Adakah mana muka, mana tangan, mana mata? Subhanallah. Zahir bukan dikendaki, pasal boleh buat sesat. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Mesti ada makna. Kita tak bicara. Siapa? Tafwid. Itu prinsip dia. Itu prinsip dia. Pasal apa? Mereka ni lebih memilih kepada kaedah tafwid ni. Meninggalkan bicara pada ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya apa? Dengan zahirnya tak dipakai. Makna zahir itu bukan maksud dikenaki. Itu dia punya precaution dia yang kena ambil perhatian sangat. Makna zahir itu tak dipakai. Makna zahir itu tak dipakai. Makna zahir itu tak dipakai. Terjemahan literal itu tidak dipakai. Terjemahan literal itu tidak dipakai. Terjemahan word by word itu tidak dipakai. Terjemahan word by word itu tak dipakai. Terjemahan word by word itu tak dipakai. Yang tu kena jaga. Yang tu yang sebab jadi sesat tu lah. Dia tak masuk bicara siapa? Zaman salaf ni kita bicara dah pendapat khalaf pun nama saja khalaf, tapi dah ada seawal zaman Nabi. Tapi jumhur salaf dia pasal apa ni pakai salaf ni? Kerana ketiadaan berhajat mereka itu kepada takwil, tak hajat. Pasal apa? Zaman tu ramai lagi orang yang faham ayat Quran walaupun datang dengan mutasyabihat. Mereka ramai lagi yang pakar-pakar bahasa. Tak jadi masalah pada mereka. Mereka pun dekat dengan zaman Nabi. Terang jelas apa sepatutnya, mana yang dikendaki. Satu tak perlu takwil-takwil. Macam mana pun ada tak yang takwil? Ada. Seawal-awal Ibn Abbas, Sayyidina Ali, Ibn Mas'ud, rahmatullah alaihim, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dah ada dah masa tu untuk mentakwil-takwil. Tapi di atas ramai yang tak berhajat kepada takwil. Jadi tak masyhur lah takwil. Jadi jumhur salaf tak mentakwil mereka itu, bahkan serah makna pada Allah Ta'ala, tapi zahir tak dipakai. Makna zahir tak dipakai. Makna zahir itu bukan maksud. Makna zahir itu bukan maksud. Makna zahir itu bukan maksud. Subhanallah, mustahil daripada makna zahir. Pasal dikenal ini ayat majazi, ini mutasyabihat, bukan makna hakiki. Pakai makna zahir, terjemahan zahir. Bukan makna hakiki, terjemahan zahir. Bukan makna hakiki, terjemahan zahir. Itu dipakai pada makna. Dia faham dia lah. Pasal apa ni tak perlu ditakwil-takwil? Kerana elok masa mereka itu. Zaman tu tak berlaku fitnah, tak berlaku pening, tak ada wahbi, bohbi bahasa itu. Kalau apa nak sebutnya nak, bahasa tak ada, pasal tak hajat. Tak ada laku perkelahian, mereka pun tak jadi bercelaru apa. Pasal apa? Terang prinsip mereka tanzih Allah Ta'ala. Subhanallah, dia faham sangat. Itu salaf. Maksud salaf pun jumhur salaf. Lama kelamaan Islam berkembang. Yang tak Arab pun masuk Islam, berkembang. Orang mengaji Islam pun sikit. Hatta sampai zaman sekarang. Apa jadi? Banyak begam. Pergi pasal itu. Yang ulama bagi disiplin tak mau mengaji, sifat 20 tak mau belajar. Semua ambil fahaman mudah. Pula tu diikut ustaz-ustaz yang viral. Yang viral betul tak apa? Yang viral hak merapu ni, yang Wahabi ni. Apa jadi? Zaman ni zaman dah rosak. Ustaz-ustaz yang jadi rujukan mereka semua dah rosak. Kopiah pun tak pakai. Muka hantu, duk muka joker, berbangga pula dengan hantu. Nabi Khidir dikutuk. Apa kata metos lapar. Hak dia pakai rupa joker tu. Oh, hak tu tak apa, muktabar. Muka dia, muka anak dia apa dia buat muka joker. Astagfirullahaladzim. Gerun tu tengok. Ada orang digerun tengok capal. Gerun tengok capal ni. Siapa? Syirik. Yang tengok muka macam tu, dia tak gerun. Kalau saya gerun tu. Gerun, kembang tengkok tu. Dia orang rela buat tengok capal ni. Syirik. Astagfirullah. Pelik kan. Kalau saya bercakap dengan saya gaya kan sekali, sorry saya duk gaya lebih sikit. Wek apa tu. Nak cerita kembang tengkok.
Saya Kemang Tekok tuan-tuan, ada beberapa perkara. Tengok tokong, tengok Wahabi. Tu tengok orang yang duk lukis-lukis badan. Allah, tu saya tak boleh tengok. Saya Kemang Tekok. Inai pun saya tak boleh. Dekat inai tempek-tempek gitu tu gagah agak lagi lah. Tapi kalau dah lukis tu, kadang-kadang kita beli minyak, bagi tu, hulu-hulu, Allah. Asal nak aduh. Saya tak tahu, saya Kemang Tekok lagi tu. Bini saya mampus saya tak bagi makan. Aduh, lukis. Dia pun tak minat, mujuk pun. Kalau dia minat, pening lah. Pening lah. Mujuk lah, dia tak pakai tu. Apa cerita ni? Zaman rosak nak sebut tu. Jadi salaf dia tak masuk bicara dalam bab tu. Zaman tu pula zaman elok, tak berlaku kerosakan, tak berlaku kecelaruan berfikir. Zaman sekarang bercelaru macam-macam dah. Islam pun macam-macam pahaman. Kata dia baik. Dan khalaf mengkuat mereka itu, mentarjih mereka itu, merojih mereka itu akan aulanya takwil. Dia kata takwil aula, bahkan wajib. Wajib mengharungkan kepadanya. Wujub al-haudi, wajib mengharung ni maksudnya wajib bicara macam mana nak takwil. Pasal apa ni wajib pula ni? Kebagus salaf lagi selamat. Selamat zaman dulu selamatlah, zaman sekarang tak selamat kan jadi Wahabi ramai. Selamat je. Terus kita duk cerita macam ni pun memang dah tak faham-faham lagi. Memang dah terikut fahaman salah tu. Duk kata berpegang zahir ayat, kami nak kata macam mana Allah Ta'ala kata. Allah kata ada tangan. Full stop. Oh, siap bahasa gitu tuan-tuan dengar. Dia sebut. Kami nak kata macam mana Allah Ta'ala kata. Allah kata muka. Allah kata tangan. Full stop. Oh, full stop. Oh, main. Kalau ikut kita muka, tangan, mata. Bukan full stop. Muka, tangan, mata. Question mark. Bukan full stop. Dia question mark. Patutnya muka, mata, tangan. Astagfirullah. Dia muka, full stop. Tangan, full stop. Mata, full stop. Boleh faham? Memek muka saya boleh faham kan? Kita muka, astagfirullah. Rosaklah zaman lah ni. Bahkan dia siap bagi ayat lagi. Ayat Quran, wajib beriman. Siapa tak beriman macam mana Allah Ta'ala kata, kafir orang itu. Nah, kita pula jadi kafir. Saya boleh sebut dalam Facebook tu siapa dia, nama-nama tu. Saya kumpul kat 3-4 orang yang memang cakap macam tu. Siap print, copy, screenshot lagi. Siapa tak kata Allah Ta'ala atas aras, kafir orang tu. Maksudnya apa? Allah atas aras, full stop. Oh, full stop. Oh, ingat. Kalau saya kata macam ni, Wahabi, bengong, full stop. Bukan saja full stop, Wahabi, please stop. Itu bukan full stop. Jadi pasal apa dia kata wajib untuk kita bicara macam mana nak takwil? Pasal apa? Kerana dah rosak masa mereka itu. Zaman belakang ni memang rosak banyaklah. Pak Arab pun tak faham Arab. Kata dia, kenapa Asy'ariyah ni nak mentawil-tawil ayat Quran? Saya meniru je lah. Betul tak betul lebih kurang dia cakap macam tu kan? Dia mentawil. Allah Ta'ala kata, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menyebabkan kamu wahai Adam tak mau? Hai kamu wahai Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam yang aku cipta dengan 2 tangan aku. Allah yang kata 2 tangan. Oh, selama dia disebut. Allah yang kata 2 tangan. Kalau Asy'ariyah nak mentawil 2 tangan, takkan 2 kuasa. Allah Ta'ala ada 2 kuasa. Ini akidah kufur Jahmiyah. Rosaklah zaman lah ni. Hak tu masuk negeri dia tak boleh ngajak. Negeri sebelah Kelantan pun keluar surat tak boleh mengajak. Pum, pergi negeri terbuang tu, pasir berdengung.
Zam-zam Al-Qazam. Orang boleh mengajar kat negeri tu. Dipanggil untuk jadi tetamu khas untuk mengajar. Masuk dalam media dah. Main. Orang macam tu. Tak faham siapa dia, pergi tanya, pergi tengok. PMTP, kalau nak tahu siapa dia tu, saya tegur siapa. Jadi dah rosak masa mereka tu. Rosak dah, zaman kita rosak banyak kan dah. Dia kata Pak Arab takkan tak tahu Arab. Memang tak tahu. Bodoh. Ada tempat pula ditakwil pula. Mula dia kata tak boleh takwil, lepas tu dia takwil pula. Dia tu wasnailu, yang tu dia baca Quran sedap. Yang tu pun asalnya orang duk tanya saya kan, saya bukan rajin nak pergi tengok belek-belek dia orang tu. Tengok muka orang meluat kan, tampak ni, geli tengok. Macam mana saya tengok akidah dia geli, saya tengok muka dia pun saya geli dah. Geli aku tengok perempuan ni. Tak ada rajin nak tengok. Tengok pun geram. Kesian pun kesian juga kan. Lebih geram tu lebih. Apa dah? Dia kata apa? Siap baca Quran. Wafna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Wahai Nabi Nuh, kata dia, buatlah kapal dengan wahyu kami dan dengan perhatian kami. Bodoh apa Pak Arab ni? Dia faham ayunina tu. Dia terjemah perhatian kami. Padahal ayun tu mata. Itu pun saya cakap kan. Saya duk tunggu-tunggu dia nak sebut mata. Tak sebut sampai sudah. Padahal perkataan tu ayun. Kenapa dia kata kita boleh takwil tapi dia pakai pemerhatian, dia tak sebut penglihatan. Bukan penglihatan, mata kami. Ayun. Bodoh Arab kot. Ni kata mereka panggil apa saya tak tahu. Macam mana dia boleh terjemah penglihatan tu? Sepatutnya terjemahlah ayun tu dengan mana mata-mata kami. Pakailah makna zahir ayat. Itu puak Arab tu. Puak Arab pun tak kerti bahasa Arab. Main pada Syria, tempat negeri alim ulama tu. Negeri alim ulama, bukan dia alim ulama, kan? Rosak dah zaman masa mereka itu, dan bid'ah banyak dah kata dia. Bid'ah akidah, bid'ah fiqh, bid'ah tasawuf, banyak dah. Zaman lah ni memang berlambak-lambak dah. Dan kuat kuasaan mereka itu zamanihim wa kasrati mubtadihim wa quwwati syaukatihim, dan kuat kuasa mereka itu. Apa dia? Kuasa puak yang sesat ni, yang tak betul ni, yang bid'ah ni kuat. Media dia pegang, duit dia pegang, madrasah dia pegang, pemimpin pemikiran apa, orang ramai, orang muda dia pegang. Tu memang kuat. Kalau kita masuk, kita komen dalam dia punya Facebook ke apa ke, tiap kita kena serang habis, bertubi-tubi dia bagi. Siap-siap lembek dah. Pasal apa? Memang dia kuat. Dan mengaruh segala syubhah wa tamwih syauqatihim wa tamwihi syabahihim, dan mengaruh segala syubhah mereka itu. Asal bahasa Arab tamwih ni salut, sadur, emas, besi kita celup jadi rupa emas. Tu sadur, tu tamwih bahasa Arab. Tamwih. Jadi mereka ni mengaruh, tu aruhan, bahasa tu kita. Sadur, salut, dia salut. Syubhah yang ada pada mereka tu dia salut. Dia hias. Dia make up bagi nampak cantik. Kalau dia kata Allah ada muka lah. Allah ada muka. Kita beriman Allah ada muka. Allah yang kata ada muka. Nampak bodoh sangat tak? Bagi clear sikit. Macam mana? Allah ada muka yang layak dengannya. Oh, cantik dengan berseri-seri kan? Allah ada mata yang layak dengannya. Allah ada tangan yang layak dengannya. Macam dengar cantik tak? Cantik tak? Saya mengaji ada tok guru sebut macam ni. Kasar kira bahasa dia. Punggung lembu. Buat apa? Bubuh gencu. Bentuknya tu. Nampak macam mulut orang cakap. Itulah Wahabi. Fahaman dia rosak. Akidah dia. Allah ada muka yang layak dengannya. Nampak murni sikit.
Dia tak lembu, buat petak tu, buat acuan, bagi kering sikit, salut coklat. Buat icing, happy birthday to you. Berliling. Bunga. Kartun Doraemon mereka Ultraman. Oh, pakak beli dalam apa? Tak lembu. Ni tamwih nama dia. Itu tamwih. Ini tamwih batil, pahaman batil, palsu. Kita kembalilah Al-Quran dan hadis. Sebut, tengok zahir sedap. Tamwih, hias, lagi cantik. Dalam Wahabi, ikut Muhammad bin Abdul Wahab, ikut Ibn Taymiyah. Tak ikut mazhab, tak ikut imam-imam yang ulama-ulama salaf, tak ikut bahasa dia dakwa dia salaf dengan fa, tapi sebenarnya dia salah dengan ha. Jumpa lagi nanti belakang dia sebut lagi rasanya. Salaf salah, dia salahi, bukan salah, bukan salaf. Itu maksud atau mengaruh segala syubhah dia tu. Maksudnya segala kesamaran ni dia salut, dia balut. Misal ada pendapat satu macam ni. Dia kata ada hadis kata dia. Nabi SAW pernah satu ketika dia bukan dalam keadaan musafir. Dia bukan dalam keadaan sakit. Bukan hujan pun, tapi dia sembahyang jamak. Dan Nabi pergi tempat tu, kata dia, ada hadis sebut hanya dalam beberapa jarak, beberapa kilometer saja. Jadi saya lebih cenderung pada hadis ni mengatakan bahawasanya dalam jarak lebih kurang, saya tak ingat apa dia sebut tu, kita boleh sembahyang jamak berdasarkan hadis yang Nabi pernah jamak sedangkan dia bukan dalam keadaan musafir dan bukan dalam keadaan hujan. Jadi antara pendapat yang kata boleh jamak ni, traffic jam boleh apa ni disebutlah. Hadis. Dia pun PhD hadis. Macam tak lembu, salut coklat. Benar, hadis. Ulama fiqh kita pergi cari siapa ulama fiqh kata boleh jamak tengah tu, pergi cari. Mampus tak jumpa. Tapi dia salut dengan hadis, dia hurai. Dia kata boleh jamak. Saya lebih cenderung pada pendapat yang kata boleh jamak berdasarkan maslahat yang ada pada zaman sekarang. Kerana hadis. Itu dia tutup dengan hadis. Padahal kepala otak dia bukan maksud hadis macam tu. Hadis pun dia baca tak habis. Dia tak tengok hadis tu. Memang Rasulullah sembahyang jamak kat situ. Tapi Rasulullah sembahyang jamak kat situ, itu bukan destinasi akhir dia. Dia nak pergi jauh lagi. Situ singgah jamak. Dan kita duduk sini, pergi keluar kat Sarawak tu, sembahyang jamak. Lenggung pergi Sarawak jamak. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi KL, Kuala Lumpur tu. Tu jamak di Sarawak. Singgah sekejap je. Dia tak tengok habis tu. Jangan buat dalil pula. Saya tengok ustaz yang pondok ni pernah sembahyang jamak dekat Sarawak. Dia duduk kat Lenggong kan. Dia jamak kat Sarawak. Boleh jamak Lenggong dengan Sarawak. Bengap sungguh. Baca lagi habis, aku nak pergi mana? Boleh? Dia tutup dengan hadis tu. Tutup. Hias. Cover. Cakap sikit, ada ayat Quran. Allah yang kata macam tu. Saya bukan berkata sendiri. Bukan saya, pendapat saya. Saya cerita ni, Allah yang kata gitu. Salahkah saya kata macam mana Allah Ta'ala kata? Tutup. Cover. Hias. Ni kaifiat mereka. Memang macam tu mereka. Tutup dengan Quran, tutup dengan hadis. Padahal kepala otak dia. Kalau sebut ulama apa, sebut. Tu tutup, cover, hias. Saya lebih cenderung pada hadis, hias ni. Padahal kepala otak dia. Dia tak ada disiplin. Manhaj apa dia ikut? Dia tak ikut Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dia tak ikut. Taubat dia tak ikut. Dia akan ikut manhaj dia. Cover dengan hadis. Ada ayat Quran. Saya cenderung pada ayat Quran kata dalam begini. Cover. Tarik lembu, salut coklat. Sadur, tamwih. Syubhah tu tutup. Salut. Hadis, Quran.
Baik. Maka dengan 3 ibarat yang kemudian itu pun cukup dah. Betul tak? Apa dia? 1, 2, 3. 3 ni kita baca. Yang kita baca malam ni 2. Yang kita duk baca pagi tadi tu 1 di atas tu. Kan? 3 ni kata cukup dah kita buat saksi kata puak salaf yang sebenarnya yang muqabil bagi khalaf itu ialah mereka takwil ijmali dahulu. Mereka ni takwil ijmali dahulu, lepas itulah baru serah tujuannya kepada Allah Taala. Termasuk tujuan tu maksud ataupun makna yang dikenaki daripada ayat-ayat majazi, ayat-ayat mutasyabihat itu. Baru serah Allah Taala, tanzih dulu, nafikan makna zahir dulu. Ayat Quran memang diisbat, ayat Quran memang diiman. Tapi makna zahir bukan dikenaki, dia mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Subhanallah daripada makna zahir, tapi makna zahir itu bukan dipakai. Dia ada makna zahir tapi zahir bukan dipakai. Dia ada makna. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Tanzih dulu baru serah. Wahhabi tak? Tasbih dulu baru serah. Allah ada muka yang layak serah pada Allah Taala. Dia iktikad muka dulu. Dia pakai muka dulu. Tangan tak usah bicara tangan macam mana. Tangan yang layak dengan Allah Taala. Tu cara dia. Kita salah betul macam mana? Memang sebut tangan, bukan makna tangan. Mustahil tangan. Pasal tangan tak layak Allah Taala, bertentangan dengan ahadiyah, bertentangan dengan laisa kamitslihi syai', bertentangan dengan la ilaha illallah. Bicara dah tu. Tak faham pergi tengok balik dok mengajar apa tadi. Tengok balik kitab sebut apa. Ya. Itu kaedah ulama kita. Lepas tu apa makna dia? Wallahu alam, kita tak masuk bicara sama sekali. I'm very sorry. Kita serah makna pada Allah Taala. Mesti ada makna tapi itu bukan maksud yang dikehendaki. Ini mau salaf original. Itulah takwil ijmali nama dia. Adapun yang selalu pakai zahir tu, yang pakai zahir ni, Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah duduk di arah. Maka bukan salaf. Mereka ni hanya musyabbihah namanya. Ataupun nama dia mujassimah. Siap. Kita jumpa dah istilah tu belakang. Anak-anak mesti masing-masing menjagakan diri, jaga-jaga elok. Tadi dia tulis 22 kali dia tulis. Janganlah ikut puak-puak contoh dengan puak-puak bodoh tu. Jangan. Tu tak erti bahasa lagi. Anak-anak jaga diri, jangan. Beri semabuk ulama salaf. Jangan duk kesamaran lagi antara ulama salaf yang salaf dengan huruf salaf dengan puak-puak musyabbihah dan mujassimah yang salah dengan seperti berapa banyak jatuh pada masa ini. Maksud jatuh ni duk berlaku zaman ni. Na'udzubillah. Zaman ni pun zaman pengarang ni duk tulis kitab, dia pun meninggal dah rahmatullah alaih. Yang kita ni lagi banyak, lagi kau belana, lagi kau bercabah. Apa dia? Makin kau banyak lagi, makin banyak lagi. Lagi belakang makin banyak lagi, makin banyak lagi. Macam tu dah. Memang macam tu dah. Kita kena buat kerja kita. Teruskan apa sepatutnya kita kena buat. Dia mana nak bercambah, dia mana nak ikut, kesesatan banyak, orang makin tak ikut sana. Itu bukan kerja kita. Buat apa sepatutnya kita kena buat. Tak semestinya apa kita buat orang akan ikut. Belum tentu. Nabi dan Rasul bawa dengan dalil dengan mujizat pun belum tentu orang ikut. Ada Nabi yang tak ada pengikut langsung. Ada Nabi yang Allah Ta'ala hantar satu, lepas tu datang Nabi kedua, datang Nabi ketiga. Idh arsalna ilaihi busdaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis. Kita dah nanya sini hantar 2 orang Rasul, betul hantar Rasul ketiga, dia bunuh semua. Bukan semua orang ikut. Jaga. Na'udzubillah, kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada banyak berlaku benda-benda macam tu. Kaedah kita mengaji.
Kedah kita ambil faham, kedah kita ambil erti. Kalau tak apa nak pandai, jangan duk pergi campur puak tu. Kalau tak ada ilmu, takut mu terjerumus pergi ikut. Mari kita perhati satu hadis situ dulu. Masih dia nak bicara beberapa perkara berkaitan dengan syubhah yang didatangkan oleh puak-puak ni untuk diberi penjelasan macam mana nak selesaikan dia mengikut kaedah salaf dan khalaf yang betul, insya-Allah. Ada soal? Oh, saya sebut tu dululah. Saya masuk tahun 1987 lepas saya SPM tu. Zaman tu lah, zaman ni saya tak tahu lah. Kok dah bertukar masa apa, bertukar ustaz, bertukar guru-guru, bertukar sistem, bertukar peraturan, masa panjang tu kan. Tak tahu lah. Nak kena sebut kat PN tepi ya. Saya sebut tu macam saya memburukkan sangat sekolah tu. Memang dulu memang masalah. Memang zaman tu terkenal sekolah tu dengan pahaman tu. Memang orang dah alert dah zaman tu. Cuma sekolah tu dulu dia ada hubungan untuk daftar pelajar ke Mesir. Dia ada muadalah ke Mesir. Tempat sekolah saya duduk tu dia tak ada muadalah dengan Mesir. Maksudnya dia ada CJ untuk pergi ke Mesir. Kalau nak pergi Mesir ambil CJ dia. CJ tu diiktiraf oleh Masjid Azhar untuk masuk tahun 1. Zaman tu. Sekarang saya tak tahu macam mana. Pasal peraturan dah bertukar panjang. Nak tahu PM tepi. Tanya admin, nanti saya beritahu kat dia. Lain. Beza ijma' ittifaq. Ijma' ulama, ittifaq ulama. Itu. Kalau ijma' memang ijma'. Kalau ittifaq tu tengok ittifaq siapa? Ittifaq Syafi'i kan? Syafi'iyah kan? Ittifaq Hambali kan? Ittifaq. Kalau ittifaq dia umum bahasa ittifaq. Kalau disebut ittifaq ulama mujtahidin, itu ijma'. Kalau ijma' memang ijma' lah, mesti ulama mujtahidin. Tapi ittifaq segala ulama masih am lagi. Tapi ijma' segala ulama itu ijma'. Kalau ittifaq ulama mujtahidin, itu ijma'. Tengok ittifaq tu nisbah kat siapa? Siapa yang ittifaq? Ittifaq mufti Malaysia. Itu tak boleh pakai. Satu sudut kalau betul boleh pakai jelah, tapi mesti ke betul? Belum tentu. Macam apa? Tambah pula zaman kita, zaman fitnah mufti pun pilih ikut dan contoh kan. Macam apa? Bukan kata zaman kita, zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah pun mufti yang ada pening. Pemerintah pun pening, mufti pun pening. Yang tak dilantik jadi pemerintah tu dan tak lantik jadi mufti tu, itulah yang ulama orang ramai duk pegang. Macam itulah saya sebut. Jadi satu kena mengaji bagi betul dan kenalilah siapa dia yang betul-betul ada autoriti. Zaman sekarang ada juga ada puak yang kata macam mana, dia akil mufti dia semua mufti betul. Tidak. Pasal dia tak mengaji, pada dia semua mufti betul. Nah. Ya? Pasal ada mufti sivil, kita tahu. Ada mufti sivil. Bahkan saya lah pengalaman jumpa orang awam, bukan jumpa ustaz-ustaz pun. Orang awam pun boleh kenal mufti ni macam pening ni kau tengok. Pasal apa? Tengok mufti ni cakap macam ni, mufti ni lain pula. Mufti Pasir Menengok ni awak pelik dia. Orang awam pun boleh faham pelik. Jangan kata kita yang reti. Boleh faham? Saya sebut apa? Nak kata mufti bukan semua betul. Dengar dia elok. Tahan tak jadi mufti, sibuk nak pelakir mufti. Apa masalah? Mufti dunia pun kita boleh pelakir kalau memang dia tak betul. Apa? Terlantik jadi mufti dunia semua betul ke? Sikit bahasa gitu kan? Boleh? Jangan dengan sebab bahasa-bahasa yang dibubuh mufti dunia, ulama kontemporari, apa lagi, majlis fatwa bunyi gitu. Tengoklah betul-betul ke dia ni memang ahli fatwa untuk duduk majlis fatwa, boleh ke betul-betul keluar fatwa ataupun apa? Memang dia jadi ahli majlis fatwa, dia boleh fatwa ke fiqh tak erti. Boleh? Saya sebut apa? Macam mana kita duk tengok menteri-menteri. Menteri ni semua pandai tadbir negara ke? Pandai pun, ingat tak cerdik. Pandai pula bertikai.
Orang demo pun berarti pandai apa. Kalau menteri pun ada yang tak lantik, tak layak untuk jadi menteri, ingat semua jadi mufti, semua layak jadi mufti ke? Semua mufti betul ke? Dengar saya sebut. Saya sebut tu nak suruh apa? Suruh berhati-hati, itu je. Memang ada mufti betul, tapi ada mufti sewil ada. Hari saya tunjuk satu-satu lagi. Tapi saya dulu saya sebut. Ramalan ni saya tak sebut. Malah bising-bisingnya saya sebut dengan macam tu lah kan. Dia orang pun sebut kita macam tu, kita pun sebut dia orang macam tu lah. Sebut keneng-keneng gitu lah. Pasir Dengung, negeri terbuang, gitu lah kan. Doktor-doktor ada PhD macam tu lah. Siapa kena gelejat, siapa makan cabai dia pedas Jadi beza situ lah. Beza situ. Ittifaq. Kita tengok siapa. Mujtahidin. Pasti tak dikatakan ijma', mesti ulama mujtahid. Hukum menolak ijma' macam mana menolak Quran dan hadis. Cuma martabat ijma' nombor 3. Quran, hadis, ijma' nombor 3. Pasal Quran Allah Taala suruh ikut Nabi. Nabi suruh ikut ijma'. Ijma'. Ulama-ulama suruh taklid mazhab. Ini kita bicara dah ya. Semua berdalil satu tu. Jadi menolak ijma' maksudnya menolak Nabi, menolak ijma' ulama, menolak bermazhab, menolak ijma', menolak Nabi, menolak Allah Taala. Sipik dia itu. Khilaf dengan ijma'. Macam ni lah maksudnya dalam bab Salah khilaf tu. Mutasyabihat ni dia. Khilaf dengan ijma' kan. Kubur lah. Maksudnya bila ulama dah kata kena takwil, dia tak bagi takwil apa? Kasar sikit lah sebut tu. Kasar-kasar pun itu lah nak dakwah. Pasal dah pegang macam Tuhan Hindu lah jadi ya. Tuhan di langit. Betul? Ada muka, ada tangan. Subhanallah. Kembang megak dengan gitu. Satu tadi. Ustaz kata kita apabila berpegang dengan segi ayat tu dia akan bertentangan dengan ahadiyah. La ilaha illallah satu lagi. Laisa kamitsli syai'. Ya. Tadi tak hadir ke? Kau pergi alam barzah tu. Asal sebut banyak kali dah tu lah. Saja alam Jambi itu gua sama. Bismillah. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa min اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله